Okey, nampak. Okey, sorry awak, saya terstop tadi. Sekejap Okey. Okey, so kat sini, okey, ini yang kita punya skema lah. Memang skema SPM memang dia akan buat macam ni. Dia akan buat table macam ni. Okey, kalau awak refer mana-mana reference book, dia akan buat bentuk essay tau, dia buat bentuk point. Tapi saya nak train awak, soalan yang begini, awak kena buat dalam bentuk table form. So bentuk table yang macam ni lah supaya senang examiner nak tanda you punya jawapan. Okey. So yang pertama sekali lah, pertama sekali kita tengok, dia punya first suggestion ataupun cadangan yang pertama adalah the type of braids. Jenis braid yang awak nak pilih lah. So daripada keempat-empat tanker ni awak tengok dia bagi ada dua jenis, iaitu air braid dengan ABS kan. So kat sini memang kalau awak tengok buku fizik pun dia tak menceritakan jelas untuk yang topik ni, betul tak? Awak nak kena fikir kreatif lah sikit. So untuk yang pertama sekali mestilah awak pilih untuk yang ABS ataupun anti-lock brake system. Untuk you punya jawapan, awak nak kena tulis dia punya ciri kat sini. Type of brake kat sini. Jap. Ya Allah. Mana saya punya ni? So ini membawa satu markah pada awak lah. So nak kena tulis awak jangan tiba-tiba you punya jawapan awak tulis ABS anti-lock brake system. Salah nak kena tulis apa you punya suggestion, iaitu type of brakes. So ini betul membawa markah yang pertama. Ini yang mark 1. Mark 2 is your correct reason. You punya sebab apa? Can be stopped immediately and does not skip. Maksudnya dia tak boleh boleh berhenti secara tiba-tiba dan tidak tergelincir lah kalau kita punya ABS brake lah. So ini kita punya skema yang kedua. Ini mark 2. Sekarang ni kalau awak tulis satu je, kalau you tulis can be stopped immediately pun kami terima juga, ataupun kalau awak tulis does not skip pun boleh jugalah. So ini dia punya reason untuk yang why you choose ABS ataupun anti-lock brake system. So awak dah dapat 2 markah. Lepas tu untuk yang ciri yang kedua, the number of tires. Number of tires. Kalau kat sini dia bagi pada awak you have to choose either 1 tire or 2 tires. So which one is the most suitable? So of course you must choose 2 tires. So 2 tires will get third mark. Ini markah yang ketiga lah. So kena tulis number of tires ni kena pilih awak dia punya topik kat depan ni. Lepas tu untuk yang markah yang keempat, why you choose 2 tires? So of course lah awak mestilah awak nak pilih tayar yang lagi banyak kan. So yang pertama sekali you can write provide better support. Ini pun boleh, so it will carry 4 mark. Ini markah yang keempat lah. Ataupun boleh pilih juga lower pressure acts on the tires. Maksudnya tekanan lebih rendah bertindak ke atas tayar tersebut. Ini pun markah yang keempat. So maksudnya jangan tulis dua-dua. Ini saya lupa nak buat double slash ni awak. So double slash ni maksudnya atau lah. So mana-mana jawapan yang sesuai, yang berkait dengan fizik, kami akan consider lah, maksudnya ada markah kat situ. So ini dah ada 4 markah. Kalau tak faham awak buka awak punya mikrofon ni, sebab saya tak boleh nak buka saya punya chat ni. Markah yang kelima. So markah yang kelima untuk yang number of tanks. Bilangan tangki. So bilangan tangki kita ada kat sini, kita ada 1 tangki yang besar dengan 5 tangki yang kecil. Kan macam ni awak. Sebenarnya kan kalau awak ingat yang Cikgu Mala explain yang hari tu, yang last week punya kan, untuk yang topik inertia, impulsive force semua kan, awak tengok lori tu dia ada satu je kan, dia punya big tank, betul tak? Mungkin ada student yang pilih one big tank, sebab saya nampak dekat jalan raya one big tank je teacher, betul. Tapi bila awak tengok kalau awak nak tahu sebenarnya dalam one big tank tu dia distribute into
a few small tanks sebenarnya. Dia dah bahagi kepada beberapa tangki yang kecil sebenar-benarnya. Itu yang realiti yang awak kena tahulah. Awak nampak dekat jalan raya, awak nampak satu tangki besar tu kan memang betul lah. Ya, saya pun nampak benda yang sama. Tapi untuk yang teori fizik, awak kena tahu dalam big tank tu dia ada beberapa tangki yang kecil lah. So, ini membawa markah yang kelima lah. Okay. Lepas tu markah yang keenam. Okay, why you choose 5 small tanks? Okay, so ini berkait dengan inertia. Okay, so soalan ni awak nampak dia campur tau. Ada inertia sikit, ada pressure sikit kan. So soalan ni awak kena fikir kreatif lah sikit. Okay, so yang pertama sekali, okay, awak boleh tulis, okay, greatly reduce the inertia impact pun boleh. Ini lebih kecil pun boleh lah. Kan, okey, yang itu saja. Kalau awak, okey, ini dapat mengurangkan impak pada setiap tangki yang disebabkan oleh inertia jika lori tangki berhenti dengan tiba-tiba. Ini konsep inertia. So awak explain lah macam mana sekalipun soalan awak tak perlu panjang. Kita nak soalan yang ringkas dan padat. Kalau you cerita pasal inertia, of course kami akan bagi markah lah. Ini untuk yang mark 6, markah yang ke-6. Okey, so ini berkait dengan inertia lah. Okey. Untuk yang next, untuk yang mark 7, okay, the distance between the trailer and the tractor. Okay, jarak antara dia punya kepala tu dengan dia punya badan tu kan. Okay, so of course lah awak kena pilih further distance. Okay, mark 7. Okay, kenapa kena pilih further distance? Kenapa tak pilih yang dekat? Okay, so to prevent collision between the trailer and the tractor. Untuk mengelakkan pelanggaran antara trailer dengan kepala lori. Okey, ini markah yang ke-8. Okey, so sambil-sambil tu cuba awak tally lah yang awak dah buat betul tak dengan saya punya jawapan ni So yang tak faham boleh buka mikrofon lah. Boleh tanya, adakah awak buat lain daripada yang saya punya jawapan kat sini Okey, so ini dah ada 8 markah. Senang tak kan? Kena buat bentuk table. Okey. Lepas tu okey, mark 9 you have to choose the most suitable. Okey. Kita punya jawapan adalah tangki R, betul tak? So ini mark 9. Okay, makna, okay, and then another one mark, okay, awak kena salin balik, awak kena copy paste you punya suggestion. So you punya suggestion kena bawa dekat sini because it has ABS brake system, 2 tires, 5 small tanks and a longer distance between the trailer and the tractor. So this one mark 10. So ini markah yang ke-10. Kalau awak tengok kat sini ada 4 je kan yang dia bagi yang diminta awak explain, tapi dia punya markah dia 10. So markah 10 inilah dia awak, markah yang ke-9 dengan markah yang ke-10. So soalan AC 10 markah must do in your table form, kena ada 2 kolom seperti yang saya buat ni. So nak kena buat kemas-kemas lah. So jawapan awak tak perlu panjang melirik, padat dan ringkas je awak. Okey, jelas Okay, so ini dah membawa kepada 10 markah. Ya Mala, dia nak respon. Okay, tadi Cikgu Umar dah explain jawapan untuk soalan ni kan. So, yang ni adalah ciri-ciri yang cikgu nak pada truck tu. Okay, so mesti ada kan. So awak dah tahulah. Okay, so awak apply dekat truck awak tu. Okay, ini antara ciri-cirinya, ciri-ciri lah. Okay, ini sikit je, 4 kan. Patutnya ada banyak lagi. Okay. Okay, so senanglah bagi awak untuk buat projek tu kan. So dah tak ada masalah lah. Okay. So kita continue kita punya soalan yang ke-6. Untuk yang yang atlet lompat galah ni Okay, nombor 6. Okay. Okay, cuba you semak awak punya jawapan. Okay, awak punya jawapan okay, betul tak kita punya ni Okay. Yang pertama, okay, ini pun markah dia 10. Okay, dia beza tau. Yang soalan yang pertama tadi, awak kena pilih yang mana yang sesuai kan. Dia bagi 4 items, dia bagi 4 yang ni. So awak kena pilih yang sesuai. Okay, tapi yang soalan yang kali ni, dia minta awak nak kena create, awak nak kena modify sendiri juga berdasarkan ciri yang dia bagi. Okay, kalau ini soalan SPM, saya tak ingat tahun bila ni 2000 berapa Okay, tapi ini soalan past year. Okay, dia bagi tahu 4 ciri ni pada awak, pada soalan awak. Tapi yang SPM start 3 tahun lepas ke 2 tahun lepas dia dah tak bagi dah ciri awak yang nombor 1, nombor 2, nombor 3 ni nombor 4. Dia bagi just sentence
Yang atas ni dengan markah 10. Itu je. So awak kena fikirkan sendirilah. Okay, so ini yang 4 ciri ni dia memang dah bagi pada soalan lah. Okay. Lepas tu yang ni dah jadi section C. Betul. Section C. Tiada pilihan. Dulu ada pilihan. Okay, awak may choose one daripada tu, tapi sekarang dah tak ada pilihan, so hadap je lah soalan form 4 ke form 5 ke topik, kena hadap. Okay, yang ni yang cikgu risau. Sebab dulu awak boleh target tau. Dulu kita orang boleh target, okay awak nak jawab form 4 ke form 5. So tapi sekarang dah tak boleh sebab section C 1 je soalan. Okay. Betul lah. Kalau dulu senang kan, sekarang ni memang dah tak ada pilihan dah Okay, so macam ni lah buat format soalan C. Okay, so yang pertama sekali, okay, dia bagi kat sini ciri yang pertama, voltage attire, iaitu pakaian atlet lompat bergalah. Okay, so untuk aktiviti sukan, tak kira lah aktiviti sukan apa pun yang awak tahu, okay, pakaian dia mesti yang ketat dan ringan. Okay, betul tak? Mana ada orang pakai baju yang baju kurung ke, baju yang kain berat ke apa kan. So dia mesti fit. Okay, ataupun awak boleh tambah kat sini fit. Fit pun boleh. Fit maksudnya yang ketat kan. Okay, fit, tight or light attire. Pakaian yang ketat dan ringan. Okay, pun boleh. So ini markah yang pertama lah. Okay, markah yang kedua. Okay, why you choose fit attire? Okay, less air friction. Kurang geseran udara. Okey, ini saya nak tekankan kat sini awak. Kalau topik friction ni kan, okey, biasanya kadang-kadang tu student dia mungkin dia terlepas pandang, dia tak tulis perkataan air ni. Mungkin dia buat kurang geseran ataupun less friction. So salah lah. Ini salah. Okey, so yang betulnya adalah less air friction, udara lah kan. Okey, so markah yang kedua. Okey, lepas tu markah yang ketiga. Okey. Voltage, okay, kalau awak tengok kat sini dia ada 4 ciri kan, okay, dia markah dia 10. Tapi sebenarnya awak kena add, awak kena tambah je mana-mana ciri yang bersesuaian supaya nak lengkapkan 10 markah tu, nak cukupkan 10 markah tu sebenarnya. Okay, so saya tambah kat sini lah, saya tambah pada attire ni. So attire ni, okay, of course lah awak kena guna spike shoe, betul tak? Kasut berpaku dalam BM Okay, so ini markah yang ketiga lah. Okay. So mana ada awak pakai kasut sekolah kan? Awak je yang kadang-kadang waktu form 2 kan, kalau minta lari 1 meter tu ada yang pakai kasut sekolah kan, kasut sukan yang tak ada paku kan, main hentam je awak. Tapi sebenarnya kalau yang betul-betul yang sukan awak, dia kena pakai kasut yang berpaku lah. Okey. Markah yang ketiga, okey, kenapa awak kena pilih kasut yang berpaku? Dia adalah untuk yang better grip, untuk lebih cengkaman ataupun increase the speed, menambahkan laju. Okay, ni saya buat double slash ni maksudnya you can choose lah either one Okay, so ini mark 4. Okay. Lepas tu untuk yang second specification, okay, voltage movement. Nak kena tulis voltage movement kat sini. Okay, kita punya jawapan adalah mestilah awak nak kena pecut, betul tak? Okay, sprint ataupun increase the speed, memecut ataupun laju meningkat, laju bertambah. Okay. So, markah yang kelima. Okey. Kenapa awak kena pecut? Kenapa awak kena tambahkan laju? Okey, fikir logik je awak. Okey. To increase the kinetic energy. Kan, ingat tak formula kinetic energy? 1/2 kan? 1/2 mv square kan, ingat tak? So, kalau V ni velocity, kalau hal laju tinggi, maksudnya kinetic energy tinggi lah. Okey. Tapi dalam you punya jawapan, tak perlu awak nak tulis formula kat sini. Okay, so jawapan awak yang sesuai boleh tulis increase the kinetic energy, menambahkan tenaga kinetik ataupun untuk menambahkan momentum. So ini markah yang ke-6 lah. Okay. Lepas tu markah yang ke-7, okay, galah yang digunakan. Okay, pull use. Okay, so galah yang bagaimana yang awak nak guna? Kan, so logiknya sebab awak nak melompat kan. Awak nak lari dengan laju, pasal awak nak lompat dia punya bar yang penghadang tu kan. Okay, so mestilah yang ringan, betul tak? So boleh tulis yang ringan ataupun boleh tulis more elastic. So kami terima dua-dua jawapan. Lebih kenyal, ringan. Okay, senang tak? Ini fikir logik je. Okay, lepas tu, okay. Kalau jawapan awak more elastic, awak kena tally lah you punya reason tu kenapa? Kenapa more elastic? Kenapa lebih kenyal? Mestilah mudah dibengkokkan ataupun easily to bend. Okay, ini markah yang
ke-8. Okey, ataupun boleh tulis increase the elastic potential energy. Ini dah belajar kan masa form 3 dulu kan? Yang 1/2 1/2 mgh tu kan you punya formula tu. Okay, so ini benda yang sama lah. So boleh tulis increase the elastic potential energy. Kalau awak light, ringan, reason awak mesti easy to carry. Mudah nak dibawa. So betul lah. Kan? Okay, so kenapa ringan? Ataupun dia kena mesti mudah nak dibawa lah sebab awak nak lompat tinggi kan? Okay. So ini dah markah yang ke-8. Okay, sekarang ni tak ada masalah kan? Boleh follow semua ke? Okay, lepas tu yang terakhir markah yang ke-9. Okay, safety. Okay, so ciri keselamatan. Okay, mestilah awak nak kena guna galah yang kuat. Okay, kenapa mesti guna galah yang kuat? Strong pull. Okay, so kalau you choose strong pull, answer must be not easily broken. Tidak mudah pecah lah. Betul tak? Itu you punya ciri keselamatan. Okay, so ini markah yang ke-9. Okay, ini markah yang ke-10. Okay, tidak mudah patah ataupun pecah. Samalah. Patah yang sesuai patah ni. Pecah ni pun okey jugalah. Kami terima jugalah sebenarnya. Patah tidak mudah patah. Okay, kalau awak tulis use sticker mattress, use stick mattress pun kami terima lah. Okay, maksudnya ada dua jawapan kat sini. Sini pun membawa makna. Okay, kenapa mesti guna sticker mattress? Okay, to increase the collision time. Okay, increase the collision time or reduce the impulsive force. So ini makna. Okay, kalau awak tulis, okay, awak tulis ciri ni dah betul, tilam yang tebal. Tapi tiba-tiba awak tulis, katakan awak tulis untuk mengelakkan sakit. Contoh untuk elak sakit. Untuk elak sakit ataupun cedera lah. Okay, yang ni saya sebab awak tak relate dengan fizik tau sebenarnya. So jawapan tu betul tapi yang you punya reason ni next time memang nak kena relate dengan fizik juga. Ada physical quantity dengan yang fizik juga sebenarnya. Memanglah kalau ikutkan teori, okay, ikutkan awak belajar untuk elakkan cedera, untuk elakkan sakit kan, tapi tak salah, tapi markah kosong lah. Itu je, markah kosong. So memang tak ada markah. Kan? So kena hati-hati. Kadang-kadang reason ni memanglah kita tengok yang logik, yang betul, yang common sense lah. Tapi kalau dia berkait dengan fizik term, nak kena ada dalam you punya skrip jawapan tu. Okay, so inilah caranya untuk menjawab soalan section C. So section C awak nanti macam ni lah dia punya pattern soalannya. Memang no choice. Kalau dulu ada dua pilihan, sekarang ni dah tak ada pilihan dah. Okay, so nak kena hadap lah awak. Okay, lepas tu yang terakhir, yang nombor 7 ni Okay, nombor 7. Okay. Okay, nombor 7. Okay, ini ada soalan esei juga tapi dia punya anak-anak yang atas tu lah, yang dia punya structure question yang bahagian atas ni. Okay, ini dua soalan 5 markah. Okay, yang pertama, okay. Maksud impas. Maksud impas, okay, ni awak dah belajar lah, iaitu change of momentum. Okay, ini je. Okay, ini markah yang pertama lah. Okay, perubahan momentum. Okay, ini yang follow through, yang apa, ikut lajak kan. Dalam buku teks pun ada Buku teks awak pun ada sebenarnya. Okay, so explain how follow through can increase the impulse acting on the ball. Okay, bagaimana ikut lajak boleh meningkatkan impuls yang bertindak terhadap bola tu. Bukan pada orang tu pada bola tersebut. Okay, so yang pertama sekali, okay, bila dia punya ikut lajak tu bertambah, kita nak dia bertambah kan? Okay, so maksudnya dia punya time contact tu akan bertambah. Betul tak? Kan awak hayung awak hayung you punya golf club ni kan? Golf club ni awak hayung, so maksudnya bila awak hayun, awak angkat ke atas, maksudnya time contact tu dia akan meningkat. Masa sentuhan bertambah. Ini markah yang pertama lah. Okey. Markah yang kedua, okey, apabila masa sentuhan tu bertambah, okey, apa berlaku pada impuls?
Okay, so impas akan bertambah. Okay, ini saya buat dua awak kat sini. Okay, ini soalan SPM 2012. Okay, ini pun sempat kami marking kat sini awak. Ini. Okay, dia reject kalau you tulis impas bertambah. Okay, sebenarnya awak nak kena tulis dia punya formula kat sini. Okay, kenapa nak kena tulis apa punya formula kat sini? Sebab FT ni impas kan. Okay, so sebab T ni dia relate dengan time yang soalan yang pertama ni awak. Yang you punya skema yang atas ni. So nak kena tulis apa punya FT, dia punya formula kat sini. So FT bertambah. Ataupun you boleh tulis impulse equals to FT bertambah macam ni. So ini markah yang kedua lah. Okay, ini kalau awak rujuk textbook pun dia buat macam ni dia buat impulse bertambah kan. Tapi ini yang soalan SPM 2012 ni awak. Memang skema dia kena tulis, dia kena add on dia punya formula kat sini, FT. Okay. Lepas tu markah yang ketiga. Markah ketiga, the change of momentum increases. Perubahan momentum bertambah. Bila impas bertambah, perubahan momentum pun turut bertambah. Okay, ini mark 3 lah. Okay, sebab kalau you ingat balik you punya formula, FT equals to MV minus MU kan, betul tak? So, bila impas ni bertambah, of course dia punya perubahan momentum pun akan turut bertambah. So, dia relate dengan formula yang ni awak ni. Okay. Ini mark 3. Okay, mark 4, bila change of momentum increases, of course speed will also increases. So ini mark 4. Okay, so terhati-hatilah. So you punya soalan ni 4 markah kena buat dalam bentuk point form. Ada 4 point lah yang awak nak kena letakkan dalam you punya jawapan. Kalau awak tulis 5-6 point pun, dia punya markah total dia 4 je. Tapi tak ada masalah lah sebenarnya. Tapi kami galakkan awak janganlah buang masa tulis yang tak berkait kan. Sebab kami akan cari point yang berkaitan saja. So kat sini kalau awak tengok, tak ada pun kita bincang pasal inersia ke apa semua kan. Inersia pun tak ada kan sebab dia tak relate dengan inersia. Yang nombor 7 ni kan, betul tak? So ini more tu impas. Okay, so saya rasa dah cover lah untuk yang 3 soalan ni dan untuk yang soalan esei awak ni. Okay, betul tak? Ada yang nak respon ke, nak tanya ke, buka mikrofon Okay, so hari tu pun dah cover untuk yang roket. So sebab fizik ni dia cara je awak, dia teknik. Kita tak ada macam formula ke apa kan. Bukan tak ada formula tapi cara nak jawab tu kan. Kita tak sama macam esei sejarah ke bio ke apa kan. So jangan confuse lah pula. Okay. So okay. So dah tak adalah untuk yang latihan ni, yang tutorial. Okay. Okay. Okay Mala, ada nak tambah tak? Mah dah end dah Mah punya slideshow ni. Okay. Nampak? Okay. So harapnya okay lah awak. Okay. So lepas tu, dah laju pula saya rasa ni. Okay. Lepas tu, ya Mala nak tambah apa-apa? Okey dah. Okey sebab apa tu cuma jangan confuse dengan past year question sebab dulu section C kita pilih buat decision tu. Itu section C. Sekarang section B dah decision making. Section C dah jadi modification, suggestion untuk improve. Itu lebih susah sebenarnya lah. Soalan modification dia susah sebenarnya. Lagi satu, tolong jangan yang untuk soalan section B, tolong jangan describe semua lori itu, tolong jangan buat macam tu. Kita hanya pilih kan, kita hanya bincangkan spek apa yang terbaik. Lepas tu baru pilih. Macam kita nak buat decision making, kita kena tengok karakter satu-satu. Okay, so ini cikgu bagi teknik menjawab jugalah kat awak supaya awak tahu apa yang awak nak jawab untuk soalan esei. Jangan jawab dalam paragraf yang panjang-panjang. Itulah. Itulah cikgu Mah tu tadi. Okay, cakap macam mana. Buat table, buat dalam point. Okay, ikut sebiji cerah masa depan. Okay.
Sebab kalau awak refer past year pun ada buku dia tulis bentuk esei tau punya jawapan kan. Kan Malah kan? Ya, betul Dia betul. buat bentuk esei. Kalau Jangan awak ikut rujuk sangat lah, buku. jangan ikut sangat reference. Tapi tanya cikgu. Okay, better tanya cikgu. Cikgu boleh jawab macam ni tak? Macam tu. Cikgu akan bagi suggestion sebab kami marking. Okay, so kita tahu apa yang jawapan nak. Okay, apa yang jawapan nak kita tahu. Okay, awak bila kita sebenarnya dalam buku pun dalam buku pasir pun jawapan tu tak full pun. Dia yang yang tambahan tu tak ada pun dalam tu. So cikgu je yang tahu dengan cikgu Mah. Macam tu. So banyak sebenarnya skema jawapan dalam buku 9 tadi 9 tadi 10 tadi 10 tu je. 10. Tapi sebenarnya ada banyak lagi. Dia punya dia punya jawapan tambahan. So tulislah, janganlah try je. Salah belakang kira. Tulis rajin tu, tulis. Bagi idea. Okay. Sebab yang penting fizik ni awak jangan tak buat. Kan, jangan tak buat dan jangan biarkan kosong. So awak tulis je. Sebab kadang-kadang tu kita orang memang rigid jugalah. Kita orang marking kat sekolah kan. Tapi bila SPM sebenarnya yang skema tu sampai 13 sampai 15 pilihan awak sebenarnya. Kan, yang saya tunjuk tadi 2-3 je. Betul tak kan? So SPM sebenar 10 pilihan pun. So kesimpulannya awak buatlah yang awak rasa betul, yang logik kan. So dia yang penting jangan tak buat. Itu je fizik kan. Jangan awak hantar kotak kosong pula kan pada examiner. Okay, so itu sajalah. Okay, so harapnya dah boleh cover lah teknik menjawab kita orang ni kan. Okay, so lepas tu saya nak masuk subtopik yang terakhir lah, iaitu topik berat. Mungkin ada antara awak ni dah belajar sikit-sikit ke kan, dah baca ke kan. Okay, ini sikit je sebenarnya. Kita topik 3 tak sempat masuk lah. Harapnya masuk 14 Jun ni kan buka sekolah ni kan, harap-harap lah kan. Topik 3 ni kita cover kat sekolah. Kalau tak buka sekolah, kita PDPR pula lah. Okay, so subtopik yang terakhir berkaitan dengan berat. Okay, ni awak pun dah belajar dulu masa form 1 ke ni. Beza berat dengan jisim kan. Okay, sekejap saya share saya punya skrin lah. Okay, so ini pertama sekali lah. Okay, yang pertama sekali awak kena tahu awak punya standard pembelajaran lah. Okay, apa yang awak nak belajar kat sini. Okay, so kita ada satu je kita punya topik kat sini, iaitu untuk menyatakan berat sebagai daya graviti yang bertindak ke atas suatu objek. W equals to mg. Okay, ini formula berat lah. Okay, so sebelum tu mesti tahulah, mesti awak dah familiar kan. Okay, W tu untuk berat lah, untuk weight kan. Okay, weight dia ambil yang BI punya lah. Okay, lepas tu M tu untuk mass, jisim, G ni untuk gravity. So nanti kita tengok Okay. Okay, ni pun dalam buku teks awak pun ada ni kan, yang orang yang angkat berat ni, atlet yang angkat berat ni. Okay, daya tarikan graviti bumi yang bertindak ke atas bubble. Bubble ni yang ni yang apa? Ni awak yang dua ni kan, bubble kita panggil. Itu menyumbang kepada berat bubble tersebut. Okay, so jadi berat bubble tu dia akan menyebabkan atlet ni rasa susah nak angkat, betul tak? Kalau yang 100 kg ke kan, okay, yang dia punya jisim dia yang lagi berat tu, maksudnya dia susah nak angkat. Okay, kenapa susah nak angkat? Okay, lepas tu tapi bubble tu akan jatuh ke lantai dengan suatu pecutan apabila atlet itu melepaskannya. Okay, so dia akan jatuh dengan satu pecutan. Okay, so pecutan apa yang kita panggil kat sini? Okay, so okay, saya proceed untuk yang ni. Okay, awak biasa kan, kalau waktu PGSK, waktu PJ awak kan, awak timbang awak punya berat, betul tak? So awak baca awak punya berat ni berapa pada bacaan penimbang ni kan. Awak panggil berat, betul tak? Berat saya, contohnya awak kata 45 kg. Awak kata berat, awak panggil tu berat kan. Sebenarnya apa? Dia tak sama berat dengan jisim ni. So nanti kita akan tengok apa dia punya perbezaan lah. Okay, yang pertama sekali, okay, kalau sesambil tu awak boleh fill up you punya modul modul
Untuk yang ni. Topik berat. Apa? Cuma alihkan stop sharing tu. Hide ke hide? Sebab tak nampak. Boleh. Okey. Okey. Oh, nampak dekat malam kan? Mah je yang nampak. Okey. Macam ni. Okey. So yang pertama sekali, apa maksud berat? Kan? Berat saya 50 kg cikgu. Berat saya 45 kg. So apa itu berat? Okey. Berat adalah daya tarikan graviti yang bertindak ke atas objek. Maksudnya dia ada daya, lepas tu dia ada tarikan graviti. Soalan nombor 1 kan? Nombor 1 kan? SPM 2020 2020. Ni ada disclaimer. Tahun ni baru lepas ni. Soalan nombor 1. Kan? Okey, ni soalan 1A awak, 1 markah. Ini soalan SPM last year. Kan? Okey, apa maksud berat? Ini ada yang boleh buat dan ramai juga calon yang tak boleh nak buat. Kan nampak senang tapi okey. So nak kena penuh lah awak, nak kena betul lah you punya maksud tu kan. Okey. Berat ialah dia kena ada daya graviti. Kalau tarikan graviti tak boleh. Kena ada perkataan. Cak mana highlight kan. Okey, dia kena awak punya keyword kat sini nak kena ada perkataan daya graviti. Salah satu awak miss, salah you punya jawapan. Katakan you buat tarikan graviti, salah. Daya tarikan, salah. So yang dua ni yang saya circle ni nak kena ada. Ini soalan last year awak 2020 ni. Soalan pertama sekali. So ini nak kena ada lah yang saya circle kat sini. Awak baca, ya kan, kadang-kadang tu dalam exam awak tak ingat ke apa kan, tulis je lah. Kadang-kadang awak tulis, ada juga calon yang buat graviti yang bertindak ke atas objek, pun salah. Kan, ada juga student dia tulis, calon yang dia tulis W equals to mg. Betul lah yang dia belajar ni, ini formula weight kan, tapi salah. Memang kalau definition memang tak boleh tulis equation ataupun formula. So nak kena take note lah, nak kena alert benda ni awak. Kan nak kena buat bentuk ayat juga. So keyword dia daya graviti. Okey. So ini markah yang pertama. Ini soalan pertama SPM last year. Okey. Lepas tu saya nak recall balik lah yang awak dah belajar kan. Apa nama instrumen yang awak nak ukur berat? Ini pun soalan pasir juga. Question number B1. Name the instrument correctly. Apa nama alat yang awak nak guna nak ukur berat di dalam makmal? Ini pun ada calon yang tak boleh nak buat awak. Ada calon yang main bantai je tulis kan. Cuba buka mikrofon, Kugen ke? Ada tak kat sini? Kugen ada kan? Masuk awal tadi Kugen. Kugen, Florence, Minglian, Eric, cepat buka mikrofon. Apa nama alat yang kita guna untuk measure weight, untuk ukur berat? Cepat. Kalau awak nak check, awak type nanti Cikgu Mala boleh tengok dekat dia punya chat. Dah ada jawapan ke? Sekejap, penimbang elektronik. Penimbang. Okey. Semua sebut penimbang elektronik. Ya. Awak, semua jawapan penimbang elektronik. Awak, tadi Cikgu Mah tanya apa? Nak kira alat, berat? Instrumen untuk ukur berat. Instrumen, berat alat. Awak berat. Kenapa penimbang elektronik? Neraca ada banyak. Neraca apa? Ini ramai salah ni. Habis lah. Kalau ambil SPM tahun ni soalan pertama dah salah. Okey, awak tahu tak? Okey, ini yang kami reject lah. Ini yang kami reject. Kalau awak tulis penimbang, ada perkataan penimbang memang kami reject. Tak kira penimbang digital. Penimbang pun tak boleh. Ataupun neraca. Awak tulis neraca. Neraca pun tak boleh. Kan? So ini memang dah ada seorang. Kugen. Dia buat apa? Spring balance. Spring balance. Akhirnya. Pandai. Okey. Seorang betul. Daripada 100 lebih kita punya student, seorang je betul. Okey, so ini yang kami terima iaitu spring balance lah. Okey. Ini yang betul awak. Kan nak kena ingat balik. Ini form 1 awak dah belajar kan? Form 1 untuk topik ni kan? Okey. Memang tak boleh. Penimbang ataupun neraca memang kami reject awal-awal lagi. Ini memang salah lah. Okey, spring balance ataupun dalam BM neraca spring lah kan? Okey. So nak kena ingat lah awak. Okey, lepas tu
berkait dengan, okay, dalam you punya modul tak ada kan, tapi kena tambah lah. Okay, lepas tu yang kedua, okay, kita pergi kepada formula lah. Okay, formula, okay, F equals to MA. Okay, F equals to MA kalau awak ingat yang masa topik apa dulu? Topik force kan, okay. F equals to MA ni dia adalah Newton second law of motion kan. Dalam you punya modul ada apa? Okay, Newton second law of motion. Okay, ini untuk yang FMA. Kalau Newton's first law of motion, yang mana? Ada belajar kan? Kita ada 3 awak kalau ikutkan yang sebenarnya. Awak ada first, awak ada second, awak ada third. Okay, so yang Newton second law of motion itu relate dengan inertia lah kalau awak ingat lagi. Okay, kalau yang Newton second law iaitu F equals to MA. Okay, so bila topik berat kat sini, so F ni kita boleh gantikan dengan W. Okay, W ni adalah weight lah. Okay, berat. Okay, weight. Okay, so M ni mass lah, remain. Okay, so A ni untuk pecutankan acceleration. So dia gantikan dengan G. G ni untuk yang gravity lah. So nanti awak tengok one by one macam mana dia punya ni. Okay, so daya graviti yang bertindak ke atas bubble ialah beratnya. Okay, itu W. Capital lagi satu awak saya nak kena remind pada awak. Dalam fizik tak boleh simplify awak tulis small, capital. Kalau textbook dia guna capital, huruf besar, kena follow lah you punya simbol. Sebab simbol tu kadang-kadang memang salah kalau you salah tulis So capital W, weight lah. Okay, and then kita punya pecutan bubble itu ialah pecutan gravity. That is G, small g. Okay, so mesti tahulah dia punya formula kat sini. Okay, lepas tu kita nak tengok dia punya unit. Okay, unit untuk berat adalah Newton. Okay, dan unit bagi jisim adalah kilogram. Okay, so ni pun sama jugalah, kena hati-hati. N awak besar. Okay, lepas tu bila awak nak tahu awak punya unit sebenar untuk nilai G, bila awak transfer awak punya equation kat sini, awak dapat W per dengan M. Okay, so W tadi, weight tadi, dia berat. Okay, dia punya unit adalah N. Okay, lepas tu M, mass, unit awak adalah kilogram. So bila kg awak bawakan naik ke atas, so dia akan jadi Newton kg negatif 1. Okay, so ini unit untuk yang unit untuk yang gravity lah, G Okay, so sambil-sambil tu awak tolong fill up lah you punya modul kat sini, harapnya sempat lah. Okay, lepas tu kita pergi kepada slide yang seterusnya. Okay, ini perbezaan antara berat dengan jisim. Difference between weight and mass. Okay, so yang pertama. Okay, daya tekan. Okay, ini dia punya definisi lah. Okay, definisi kalau untuk yang mass, dah belajar masa form 1 dulu kan. Okay, amount of matter in an object iaitu quantity G-rem. Okay, ni dari segi maksud lah. Okay, lepas tu yang tadi awak dah cover untuk yang berat adalah daya tekan graviti yang bertindak ke atas objek. Okay, yang kedua, change or unchange, berubah atau tidak. Okay, kalau berat dia mesti berubah. Maksudnya dia mesti berubah ikut position kat mana objek tu berada. Kalau kat bumi, dia punya berat dia berapa. Kalau awak bawa ke tempat yang tinggi, naik ke gunung ke, pergi ke bulan ke, berat dia mesti berubah lah. Okay, tapi kalau jisim dia tak akan berubah. Dia tetap walaupun di mana objek tu berada, objek tu di bawah lah. Okay, lepas tu dia sama ada base or derived quantity, sama ada kuantiti asas ataupun terbitan. Okay, berat dia adalah kuantiti terbitan. Okay, kalau untuk yang mass, jisim dia adalah base quantity. So harapnya boleh ingat lagi lah apa maksud kuantiti terbitan, apa maksud derived, apa maksud kuantiti terbitan, apa maksud kuantiti asas. Okay. Lepas tu dua-dua ni juga kita nak tentukan sama ada dia adalah vektor ataupun scalar quantity. Okey, kalau untuk yang berat dia adalah kuantiti vektor. Okey, mass dia adalah kuantiti skalar. So harapnya boleh ingat juga apa beza empat-empat ni awak, apa beza empat-empat kuantiti ni. Kan kalau kuantiti vektor seperti yang awak dah ingat, dah belajar dulu. Kuantiti vektor ni dia ada magnitude dan arah kan, dia ada nilai dan direction.
kan. Okey, kalau kuantiti skala dia hanya ada magnitude sahaja. So nak kena recall balik awak. Yang ni awak dah belajar masa topik first dulu kan. Okey, SI unit yang tadilah. Okey, berat kita ukur dalam unit Newton. Okey, lepas tu jisim dalam unit kilogram. Okey. So tolong hati-hatilah kan. Kalau dalam kehidupan seharian awak kan, saya sekalipun kan pergi pasar kan, nak bila orang tanya kan, nak patutnya bukannya berat, sebenarnya jisim tau yang kita duduk bincang, yang kita duduk cakap dalam seharian awak sebenarnya jisim. Okey. Bila orang tanya okey, cikgu saya punya berat berapa kan? Okey, saya punya berat contohnya awak kata saya punya berat 50 kilogram. Awak cakap berat tapi unit awak kg. Sebenarnya salah. Kan dia jisim tu sebenarnya kan. Jisim saya adalah 50 kg. Kalau yang berat tu adalah Newton. Kan? So macam mana nak convert daripada kg ke Newton? Tu nanti kita akan tengok sekejap lagi Okey. So untuk seterusnya harapnya sempatlah. Saya rasa dalam buku teks awak pun ada kan? Ada tak buku teks awak ni? Oh tak ada so cepat-cepatlah copy Tapi awak dah belajar ni kan masa form 1 dulu kan. Okey. Yang slide yang ke seterusnya lah. Okey. Ini yang tadi lah. Ataupun nanti saya screenshot ke ataupun Cikgu Mala screenshot, kita akan forward dekat Telegram lah. Kan? Okey. So lepas tu okey. Kita tengok you punya modul. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan medan kekuatan, kekuatan medan graviti. Okey. Dia adalah daya tarikan graviti yang bertindak ke atas 1 unit kilogram bahan tu awak sebenarnya. Bertindak per unit jisim ataupun kilogram. Gravitational force acting per unit mass. Maksudnya berapa dia punya kekuatan tu. Maksudnya kekuatan tu dia tak sama Maksudnya kekuatan medan graviti ni dia tak sama. Maksudnya di mana objek tu dibawa dan di mana objek tu berada lah. Okay. So sempat salin harapnya. Kadang-kadang buku teks awak pun ada yang tak ada ni, ada yang ada kan. Dia okay. Textbook awak dia terus pada calculation. Okay. Tulis persamaan untuk kekuatan medan graviti. Ini yang tadilah. Kan okey, dia nak kekuatan medan graviti. So maksudnya kekuatan medan graviti ni dia sebenarnya adalah simbol untuk G lah. Kan okey, W ni berat. Betul tak awak? Okey, W ni untuk berat ataupun weight lah kan. So tapi dia nak G, so jadikan G ni sebagai topik kat depan lah. So sama dengan W per M. Dia nak equation je kan awak. Okey, lepas tu unit untuk G. Unit for what's the value and unit. Okay, value adalah 9.81 Newton per kilogram. Okay. Sekejap. Okay, unit dia adalah yang ni lah awak. Kan? Sebab ada 2 kat sini. Okay, nilai dia adalah 9.81. Okay, unit dia adalah Newton per kilogram. Nak kena tepat Okay. Apa itu G? Nyatakan maksud G dan unit. So G ni kita boleh implement untuk benda 2. Sama ada pecutan graviti. Okey, kalau pecutan graviti pecutan. So unit awak must be meter per second square lah. MS negatif 2. Okey, lagi satu G ni kita boleh panggil sebagai kekuatan medan graviti. So unit awak adalah Newton per kilogram. So nak kena tally dah awak kan. Nak kena dua-dua ni betul dengan you punya, dengan awak punya unit kat sini. Okey. Lepas tu yang seterusnya. Okey, yang ni kita ada tiga situasi dan 3 keadaan. Okey, yang pertama sekali astronaut ni kita berada di deep in space, di angkasa lepas. Okey, yang kedua di permukaan bulan dan yang ketiga di permukaan bumi. Okey, dia minta awak tentukan jisim dan berat. Okey, nilai bagi pecutan graviti adalah 1/6 daripada nilai G di bumi. Okey, contoh yang pertama. Okey, kita bagi jisim 100 kg. Okey, 100 kg. Okey, berapa awak punya
jisim di permukaan bulan dan jisim di permukaan bumi. Siapa nak respon kat sini? Siapa nak ni buka mikrofon? Senang jawab. Dia macam mana jisim ni? Nak kena buat macam mana? Darab ke, bahagi ke? Apa awak punya formula? Jisim jisim. Okey, berapa awak jisim di permukaan bulan? Cepat. Jisim di bumi. Okey. Kalau ikutkan awak punya modul ni, okey, ini pun dia dah bagi sebenarnya kan? Okey. Dia adalah sama. Sama kan? Okey. Samalah. So yang awak tahu jisim dia mesti tetap. Dia takkan berubah awak di mana-mana pun dia berada. Kan? Okey. So maintain lah. Okey. Tapi berat. Okey. Berat macam mana awak nak kira? Kalau di angkasa lepas dia bagi jisim 100, berapa dia punya berat? Okey. So berat dia akan jadi kosong lah. Kan? Okey, sebab dia ringan kan? Okey, so berat dia kosong. Dia hampir tiada berat lah sebenarnya. Okey. Ya, okey. Tapi kalau di permukaan bulan, okey, ini dia dah mention siap-siap pada awak kat sini sebenarnya. Okey, kalau di bulan dia adalah 1/6 kan? Dia adalah 1/6 daripada nilai G di bumi. Okey, nilai G di bumi awak dah tahu 9.81 kan? Okey, ini memang dah fix. Ini memang dah apa? Dah remain. Okey, di bumi. So dia adalah 1/6. Okey, so 1/6 daripada jisim di angkasa lepas dia. Okey, jisim di permukaan bulan ni 100 kan? Okey, so akan dapat berapa? Berapa punya jawapan kat sini? Bisa dibuka juga sini. Okey. Dapat 1.6 lebih kan? 1.67 ke berapa ni? 100. Satu 163.5 berat ni kira. Kan? 163.5. Tak payah sibuk boleh tak? 163.5 unit Newton. Ini jawapan awak yang tepat lah. Okey, bila awak kira 1/6 ni kan. Okey, lepas tu ini memang dah fix awak. Di bulan dia memang macam ni, 1/6 di bulan. Okey, kalau di bumi, di bumi awak kena darabkan dengan nilai G tadi, iaitu 9.81. Okey, ni formula awak pakai ini awak pakai formula W equals to mg. Okey, sini awak pakai W equals to mg sebab dia nak berat kan. So berat jisim ni dah tahu dah 100. 100. Okey, so gravity 9.81. So awak akan dapat 98.1 Newton. So ini berat di bumi mesti guna W equals to mg. Ini dah fix. Ini memang dah tetap awak. Tapi di berat di permukaan bulan dia kena 1/6. Okey. So harapnya boleh follow lah awak, tak ada yang confuse Okey, tak faham buka mikrofon tanya awak. Okey, kita terus pergi kepada next slide. Okey, yang ni. Ini biasa awak tengok kan. Okey, dia minta awak kira berat setiap objek. Okey, ini pun samalah. Ya. Okey, ini pun samalah awak guna formula berat. Okey, W equals to mg. Okey. So dia dah bagi, okey, bacaan penimbang ni, okey, 60 kg. Okey, kena hati-hati unit yang dia bagi ni adalah kilogram kan. Okey, so dia tak mention ini jisim ke berat ke apa kan. So kena tahu kalau unit pada penimbang tu adalah kilogram, understood itu mesti jisim. So jisim adalah 60. So 60 darab dengan 9.881. Nak kena tulis apa punya formula Sekejap, saya tukar pen saya sekejap. Mesti pergi warna merah lah. Apa warna. Apa nak tukar dah. Tak apalah, harapnya nampak lah warna kuning ni kan. Okey, yang kedua pun sama juga. Okey, yang kedua step yang sama. So awak guna formula W equals to
mg. Okey, bacaan pada penimbang dia bagi kilogram. So understood ini adalah jisim buah durian lah. Okey, so mass yang dia bagi adalah 2. Okey, graviti 9.81. Okey, mesti guna 9.81 So berapa you punya jawapan dalam unit Newton lah. Okey, so awak akan dapat 19.62 Newton. Okey, so dah settle untuk yang ni lah. Okey, ini untuk yang dia you punya modul yang nombor 2 Okey, 2 batu yang berbeza jisim. Dia bagi satu 5 kilogram dengan satu lagi 10 kilogram. Okey, berapa dia punya berat? Okey. So beratnya adalah samalah. Ini memang tetap memang awak guna formula yang tadi. Okey, iaitu W bersamaan dengan mass darab dengan graviti. So mass dia bagi 5, graviti guna 9.81. Okey, lepas tu dia minta awak kira pecutan graviti kan? Okey. Pecutan graviti di permukaan bumi adalah 9.81 meter per second. Okey, mesti letak unit unit ni yang lupa letak awak. Okey. Lepas tu dia minta awak kira cari dia punya kekuatan medan graviti. Benda yang sama je. Kan? Sebab G ni boleh untuk dua unit iaitu pecutan dan kekuatan medan graviti. Iaitu 9.81. Ini tak ada working, just letak awak punya value saja. Okey. Tapi unit tu berbeza. Kalau dia minta soalan tu strength of gravitational field, awak kena letak N per kg ni. Kalau pecutan graviti ni meter per second square ni. So jangan silap lah. Jangan silap kepada bila tengok soalan nak apa. Dia nak betul-betul. Dia punya magnitude, dia punya nilai dia sama tapi unit tu beza awak kan. Kalau unit salah Okey. Kalau untuk yang berat dia bagi 10 kg. Okey, 10 kg pun samalah. Yang ni pun awak pakai formula W equals to mg. Okey, pecutan graviti samalah kan 9.81 meter per second. Lepas tu kekuatan medan graviti adalah 9.81 juga. Unit kena tally lah awak, kena betul unit awak. So inilah awak punya modul kan. Okey. Lepas tu kita pergi ke next slide. Okey, yang ketiga. Okey. Ini boleh buat awak kan. Senang je ni awak. Okey. Dia bagi berat suatu objek 20 kg. Okey, awak jangan confuse tau. Kadang-kadang awak baca, cikgu ini berat tapi kenapa dia sebut jisim kan, kadang-kadang dia bagi statement dia sengaja bagi macam ni kan. So awak jangan pening kepala lah. Dia sebenarnya bukannya berat pun, dia sebenarnya statement ni jisim kan. So mass equals to 20 kg. Sekejap awak saya tukar pen. Kenapa tak boleh tukar warna pen saya ni? Okey. So mass adalah 20 kg. Dia nak tentukan berat di permukaan bumi. So formula yang samalah awak guna, iaitu W bersamaan dengan mass darabkan dengan graviti. Okey. So mass yang awak guna kat sini adalah 20. Kan? Okey. So darabkan dengan 9.81. So berapa punya jawapan? 196.2 Newton. So jawapan nak kena betul lah. Okey. Lepas tu kalau untuk yang di permukaan bulan. Di permukaan bulan bagaimana? Berapa dia punya berat di bulan? Boleh pakai tak formula yang sama kat sini? Okey, tak boleh kan? So kat sini kalau di permukaan di bulan memang dah tetap memang nak kena guna 1/6 awak. Nak kena guna 1/6. So 1/6 ni untuk apa-apa objek yang yang berada di bulan. So 1/6 daripada pecutan graviti di bumi kan. Pecutan graviti di bumi lah. Okey.
Lepas tu, okay, tentang graviti di bumi awak dah tahu. Dia punya nilai dia 981 kan. Okay, ini memang nak kena tahu awak ni. Ini dan soalan dia memang tak bagi ni. Form 1 dah belajar dah sini yang 1/6 ni kan. Okay, so masuk nilai je lah. So maksudnya jisim dia bagi 20, darab 1/6, darabkan dengan 9.81 tadi. So awak akan dapat nilai yang ni lah 32.77 Newton. Okay, ni simple je awak. Ini untuk yang topik berat ni, dia just a simple pengiraan sajalah sebenarnya kan. Dia tak susah lah yang semacam yang awak belajar hari tu impulsive force ke, yang linear equation semua tu kan. Okay. So lepas tu yang terakhir lah. Yang terakhir awak punya modul number 4 lah. Okay, kita buat soalan je hari ni. Okay, kita ada lagi 5 minit kan? Okay. Dah ada lagi 5 minit je sebab nanti Cikgu Saidah tunggu. Itulah macam itu pula. Okay. Nombor 4. Okay, nombor 4. Okay. Berapakah berat kapsul di bumi? Okay, dia bagi kapal angkasa tu membawa kapsul berjisim 100 kg diukur di bumi. Okay, so maksudnya jisim dia di bumi dia 100 kg kan. So, berapa berat kapsul di bumi? Dia nak berat, dia bagi jisim. So, formula yang sama je awak pakai iaitu W equals to mg. So, working awak better awak tulis awak punya formula apa awak pakai. Kan, okay. So, mass awak berapa tadi? 100. Gravity 9.81. Nak kena buat yang proper working lah. So, berapa you punya jawapan berserta dengan correct unit lah. Okay, lepas tu dia minta jisim di kapal, jisim kapsul di angkasa lepas. Awak dah belajar kalau jisim dia mesti tetap, dia unchanged kan, dia tak berubah walaupun di mana dia berada, betul tak? So jisim dia tetap sama iaitu 100 kg. Okay. Jisim kapsul di Marikh pun sama kan, jisim mesti tetap iaitu 100 kg. Ini tak ada working lah kan, sebab awak tahu dia punya jisim jisim tetap kan, jisim tak berubah walaupun di mana objek tu dibawa lah. Okey, yang terakhir. Berapakah berat kapsul di Marikh? Okey, dia nak berat pula. Tadi jisim kan? Okey, so berat kapsul adalah ini pun sama. Awak pakai formula W equals to mg. Okey, boleh So mass dia ni Marikh Okey, so mass dia 100, gravity awak kena pakai yang ni. Sebab dia di planet Marikh dia tak sama dengan di bulan ataupun di bumi. Dia dah fix, dia dah bagi 3.7. So mesti guna 3.7 lah. Jangan pula awak guna 981 kat sini. So ini 100 darabkan dengan 3.7. So dapatlah you punya jawapan kat sini. Okey. Baiklah kan? Dah. Okey. So dah stop